masuk YouTube tak adalah jadi artis pun. Cumanya kita ni niat rekod-rekod ni adalah untuk kamu boleh ulang kaji balik. Apa yang kita dah belajar boleh ulang kaji balik. Okey, jadi, dah mula pun rekodnya. Untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi cikgu harap masing-masing dah bersedia. Okey. Jadi cikgu mula share skrin, cikgu harap tengok betul-betul, follow betul-betul apa yang cikgu ajar ni. Sebab cikgu pesan awal-awal nanti dalam SPM 80% soalan-soalan dalam SPM nanti datang daripada matematik tingkatan 4 dan tingkatan 5. Yang form 1, form 2, form 3 tu masuk ke? Masuk juga. Cumanya 20% sahaja. Jadi kita kena fokuslah daripada tingkatan 4 ni kita kena fokus. At least kita pergi kepada tahun depan nak jawab SPM ni, bab-bab tingkatan 4 kita dah betul-betul faham. Okey. Jadi, cikgu akan tunjuk dekat depan apa yang kita nak belajar. Okey, jadi yang kita nak belajar dalam bab 1 adalah tentang apa? Cikgu nak dengar sikit suara tak? Bab 1 tentang apa? Ha, Syifa ingat lagi tak bab 1 tentang apa? Lupa dah? Kuadratik. Okey, pandai. Cikgu nak tahu tu je. Bagus. Jadi, bab 1 ni adalah tentang kuadratik. Kuadratik ni apa? Pada minggu lepas, cikgu ajar kamu tentang apa itu kuadratik. Apa itu kuadratik? Cikgu recap balik. Okey. Jadi kuadratik bila orang tanya kuadratik tu apa, kamu bagi dia punya formula. Formula dia apa? Formula dia yang cikgu bagi pada minggu lepas. X kuasa 2 tambah B X tambah C. Bila orang tanya kuadratik tu apa, itulah kuadratik. X kuasa 2 tambah B X tambah C. Maksudnya apa? Kuasa tu yang mainkan peranan untuk dia jadi kuadratik ataupun bukan. Jadi, kuasa yang paling wajib adalah kuasa 2. Yang ni mesti ada. Yang ini mesti ada. Yang BX tambah C dicukupkan syarat. Okey. Ini adalah menjawab kepada apa itu kuadratik. Ni kita belajar minggu lepas. Okey. Lepas tu kita dah belajar cara keluarkan, cara tentukan mana satu kuadratik ataupun mana satu bukan kuadratik. Macam mana tu? Okey, jadi masing-masing boleh tengok minggu lepas, cikgu recap balik Minggu lepas kita belajar soalan ni. Yang pertama dekat soalan ni, belah atas kita nak tentukan mana satu kuadratik, mana satu bukan. Habis dah. Lepas tu, minggu lepas cikgu akan proceed A, B, C. Mana A? Ini A, ini B, ini C. Cikgu ajar apa dekat A, B, C tu? Cikgu ajar cara mengeluarkan nilai A tu apa, B tu apa, C tu apa. Mana nak dapat A? Ini A kita, ini B kita, ini C kita. Kita dah buat dah yang tu. Okey, lepas tu minggu lepas kita proceed kita punya lesson boleh tengok balik nota-nota yang kamu dah salin. Minggu lepas kita proceed kita punya lesson. Daripada nilai A kita boleh tahu dia punya bentuk graf. Kita boleh tahu dia punya bentuk graf. Macam mana kita nak tahu dia punya bentuk graf ni? Macam mana kita nak tahu bentuk graf dia? Daripada nilai A yang kita cari tadi. Kalau nilai A dia terbahagi kepada dua perkara.
Sama ada nilai tu datang dalam keadaan positif atau nilai tu datang dalam keadaan negatif. Kalau nilai dia positif, bentuk graf dia senyum ke masam? Siapa ingat lagi? Bentuk dia graf tu senyum ke masam kalau positif? Senyum. Pandai, dia senyum. Kalau negatif, dia senyum ke masam? Masam. Pandai, dia masam. Okey, ini dah daripada nilai A kita boleh tahu. Seterusnya daripada bentuk graf, cikgu ada bagi tahu juga dekat nota kamu, dia punya emosi stres. Orang kata apa? Tingkat emosi. Level dia punya emosi stres. Emosi stres. Kalau dia dalam keadaan positif, dia senyum je. Jadi dekat sini emosi stres dia berada pada titik minimum. Dia berada pada titik minimum. Kalau orang tu asyik masam je, bila orang tu asyik masam je, dia pun jadi muram. Jadi mulut dia pun jadi cengkung ke atas. Jadi dekat sini dia punya tingkatan emosi stres dia, kita panggil dia titik maksimum. Kita panggil titik dia titik maksimum. Ini cara kita nak tentukan sama ada dia punya titik minimum ataupun titik maksimum. Habis dekat situ. Okey. Jadi minggu lepas juga cikgu recap, cikgu ulang balik tau. Takut kamu lupa. Kan kita nak belajar minggu ni yang baru, kita kena ulang balik. Minggu lepas juga cikgu ajar kamu cara mencari koordinat bagi titik minimum dan titik maksimum. Kita belajar mendapatkan koordinat titik. Sama ada titik tu datang dalam keadaan maksimum atau titik tu datang dalam keadaan minimum. Bila kita cakap koordinat, maksudnya dia punya graf. Dia mesti ada X dan dia mesti ada Y. Jadi macam mana nak dapat dia punya X? Nak dapat dia punya X adalah pada paksi simetri. Paksi simetri. Cikgu dah ada ajar macam mana nak dapatkan paksi simetri yang tengah-tengah tu. Yang tengah-tengah tu. Okey, nak dapatkan nilai Y macam mana pula? Nak dapatkan nilai Y adalah kita masukkan nilai X yang kita dapat ke dalam persamaan. Maksudnya apa? Kita gunakan persamaan. Cikgu lupa lah. Tak apa. Nanti cikgu ajar. Nanti kita buat recap balik. Okey. Jadi dekat situ kita belajar dah cara nak dapatkan titik minimum, titik maksimum. Okey. Ingat lagi tak ni? Cikgu nak dengar suara sikit. Ingat lagi ke? Ingat cikgu. Wawa ingat. Syifa ingat lagi? Ingat cikgu? Ingat. Wawa ingat lagi tak ni? Ingat. Ingat. Takut lupa dah masing-masing. Jadi dekat sini cikgu ingatkan balik. Okey, cikgu kalau tak ingat sangat macam mana cikgu? Saya apa yang cikgu terang ni saya macam lost lah. Saya macam blank lah. Kenapa cikgu? Okey, kalau kamu lost, kalau kamu blank, sebab itulah cikgu sarankan dekat kamu ada buku modul. Okey. Kita buka balik buku modul kita. Cikgu kena refresh balik sebab kita punya lesson hari ni kita bersambung. Okey, ini. Yang pertama, dekat soalan 1, kita belajar nak tentukan dia kuadratik ke tak. Kemudian dekat soalan 2, kita belajar cara mengeluarkan nilai A, B, C. Yang ni. Kita belajar cara nak keluarkan nilai A, B, C. Lepas tu yang ketiga dekat sini kita belajar, kita refresh balik, kamu tengok balik buku kamu, daripada nilai A kita boleh dapatkan bentuk graf. Kalau senyum dia titik minimum ke titik maksimum, kita dah belajar yang tu. Okey, kemudian yang ni, nombor 4 ni.
Cikgu refresh balik. Macam mana nombor 4 ni kita nak dapatkan dia punya titik minimum dengan titik maksimum. Okey, jadi masing-masing cikgu ambil satu contoh iaitu contoh A. Kod-kod lah kamu lupa. Jadi dekat sini bila kita nampak graf dia dalam keadaan senyum, maksudnya nilai A dia positif ke negatif semua? Positif. Pandai. Nilai A dia datang dalam keadaan positif. Jadi bila dia positif, stress level dia di minimum ke maksimum? Ha, Minimum. pandai. Titik minimum. Jadi dekat sini titik minimum tu apa? Titik yang paling bawah. Titik yang paling bawah. Jadi titik yang paling bawah tu cikgu ajar kamu dekat sini kita nak dapatkan dia punya titik. Maksudnya titik koordinat mesti dalam keadaan X, Y. Nilai X macam mana nak dapat? Nilai X datang daripada paksi simetri. Jadi tengok nilai X mesti berada di tengah-tengah. Jadi dekat sini kamu tengok titik yang pertama yang kena dekat sini X sama dengan kosong. Yang ini yang kena dekat sini X sama dengan 6. Jadi bila cikgu nak dapatkan yang tengah-tengah, ambil X sama dengan kosong, tambah, ambil pula X sama dengan 6, tambah bahagi 2. Kosong tambah dengan 6, kita tekan kalkulator, kita dapat 6. 6 bahagi 2, kita dapat 3. Maksudnya, X kita sama dengan 3. Dia jatuh betul-betul dekat paling bawah adalah X sama dengan 3. Nampak? Itu cara cari paksi simetri. Nak cari nilai Y macam mana? Okey, nak cari nilai Y dekat sini kalau dah ada persamaan, kita masukkan dia punya persamaan. Tapi sekarang tak ada. Kalau tak ada, kita tengok dia punya graf. Maksudnya, daripada kita punya graf, ambil titik yang paling bawah, kita unjurkan. Bila kita unjurkan, kita nampak dekat situ, Y yang kita dapat sama dengan negatif 10. Jadi dekat sini kita ambil dia punya koordinat X. X kita 3. Y kita negatif 10. Inilah titik minimum bagi soalan ni. Jelas ke semua? Boleh faham kat sini? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi yang ni kita dah belajar minggu lepas. Cikgu just recap balik. Okey, jadi untuk hari ni, ini pun kita dah belajar minggu lepas. Kita nak dapatkan nilai C. Nilai C. Nilai C dekat sini, kalau kamu nak dapatkan nilai C, C tu apa? C tu adalah pintasan Y. C tu adalah pintasan Y. Okey, jadi minggu lepas yang terakhir kita stop dekat sini. Apa benda ni? Macam mana nak buat ni? Cikgu ajar kamu, cikgu recap balik. Okey, yang pertama bila kita cakap kita punya persamaan ni kuadratik, dia ada graf dia. Dia ada graf dia. Okey, jadi cikgu keluarkan dia punya graf. F X sama dengan 3 X kuasa 2 tolak 2 X tambah C. Sekarang ni dia nak cari nilai C. Dia nak cari nilai C. Okey, daripada graf ada Y dan ada X. Maksudnya paksi Y dan paksi X. Jadi graf kita 3X kuasa 2. Okey, kalau kamu tengok dekat persamaan ni, A dia positif ke negatif? Cikgu nak tanya kamu. A dia positif ke negatif? Positif. Okey. Jadi, kalau A dia positif, dia senyum ke masam? Dia senyum ke Senyum. masam? Okey, dia senyum. Okey, jadi bila dia senyum, bila kita dah tahu dia senyum, kita nak tahu sama ada C dia ni jatuh dekat mana? Sama ada dekat belah bawah ataupun dekat belah atas.
Jadi sekarang sebab tu kita kena uji dia. Kita kena uji. Dekat sini dia melalui kita punya graf, dia lalu satu titik. Dia lalu satu titik. Sini 2, sini 5. Contoh. Okey. Jadi dia kena dekat situ. Bila dia kena dia lalu dekat situ, okey, cikgu luruskan. Alamak, buruknya graf cikgu. Alamak. Kamu anggap je lah dia kena. Okey, jadi dekat sini, bila dia lalu dekat sini 2, 5, kita nak cari ini berapa? Ini adalah C dia. Yang ini nama dia pintasan Y. Ni nama dia pintasan Y. Jadi sekarang kita nak cari pintasan Y dia berapa? Disebabkan dia dah lalu 1.25, dekat sini fx menjadi Y. Cikgu ambil dia punya formula fx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 2x tambah c. Koordinat dia 2, 5. 2 ni menjadi dia punya fx ataupun y. 5 ni menjadi dia punya x. Jadi masukkan 2 ke dalam fx dia jadi 2. Sama dengan 3. X ni menjadi 5. Ni x gantikan dengan 5 kuasa 2 tolak 2. 5. X juga kan. Jadi kita kena gantikan dengan 5 tambah C. Kemudian dekat sini kita tekan kalkulator. Kita tekan kalkulator. 3, 5 dalam kurungan kuasa 2 tolak 2 dalam kurungan 5. Jadi dekat sini kita dapat 65. Tambah C. Okey. Jadi bila kita dah dapat macam ni 65 pindah ke belakang. Ni positif. Bila kita pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi kita akan dapat 2 negatif 65 sama dengan C. Kita selesaikanlah. 2 tolak 65 kita dapat C sama dengan 63. Jadi C ni dapat negatif 63. Jadi bila kita dapat negatif 63, maksudnya bentuk graf kita yang ni salah. Macam mana? Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Okey, C kita dia jatuh dekat belah bawah, dia jatuh pada negatif 63, dia kena dekat 2 titik ni. Dia macam tu graf dia. Dia kena macam tu graf dia. Okey, Syifa, jelas ke Syifa? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey, kalau siapa-siapa yang pening, hari ni kita masuk satu topik yang baru yang mana ada kaitan dengan sini. Okey, jadi yang pertama untuk hari ni, cikgu akan ajar kamu cara buat graf. Cikgu ajar kamu cara nak buat graf. Jadi fokus kita adalah cara buat graf. Jadi boleh buka muka surat 9 dan 10. Okey, cikgu akan ajar kamu cara buat graf. Jadi fokus pertama kita hari ni adalah melakar graf kuadratik. Melakar graf kuadratik. Macam mana kita nak lukis graf kuadratik untuk dimasukkan dalam kertas graf? Okey. Jadi dekat sini kamu tengok dekat depan. Daripada kita punya persamaan A X kuasa 2 tambah B X tambah C, kita punya graf. Kita punya graf, kita ada paksi Y dengan paksi X. Jadi, bila kita nak melakar satu graf, cikgu buat satu graf kuadratik yang senyum. Maksudnya, dia ada bertembung dekat 3 titik. Yang pertama, dia bertembung dekat titik X. Yang ni kita namakan dia X1. Yang kedua, dia bertembung juga dekat paksi X. Jadi dekat sini kita namakan dia X2. Dan yang terakhir daripada graf kuadratik, dia bertembung dekat paksi Y. Yang ini kita namakan dia C. Nama dia pintasan Y. Jadi bila kamu nak buat graf, kamu kena ada 3 maklumat ni. Kamu kena ada 3 nilai ni. Jadi perkara pertama yang cikgu akan ajar adalah mendapatkan nilai X. Mendapatkan nilai X.
Macam mana kita nak dapatkan X1, macam mana kita nak dapatkan X2. Sebab kalau X1 kamu salah, jadi X2 pun salah. Jadi kita nak pergi kepada cara nak dapatkan nilai X. Okey, boleh ke cikgu nak pergi kepada cara nak dapatkan nilai X ni? Boleh cikgu. Okey. Jadi cara nak dapatkan nilai X ni dia ada dua cara. Cikgu akan ajar dua-dua. Yang pertama cara nak dapatkan nilai X dekat sini adalah dengan kita pakai manual. Maksudnya apa? Kita kira sendiri. Yang kedua, nak dapatkan nilai X, cikgu akan ajar cara menggunakan kalkulator. Jadi dekat sini cikgu akan ajar cara manual dulu. Jadi kat sini kena fokus sikit. Yang ni A, ini B. Okey, masing-masing cikgu nak ajar cara nak dapatkan menggunakan kaedah manual. Boleh ke semua cikgu nak proceed kepada kelas kita? Boleh cikgu. Boleh. Okey, bagus. Jadi cikgu akan ajar cara mendapatkan manual. Jadi cikgu bagi tahu ni apa yang kita nak belajar ni. Cikgu ulang balik dari sekali. Cikgu ulang balik lagi sekali. Yang kita nak belajar hari ni adalah nak melakar graf kuadratik. Ini graf yang kita nak lakar. Sama ada dia senyum ataupun masam, kita akan lakarkan. Jadi nak lakar graf ni, dia kena ada 3 nilai. X1, X2. Okey. Lepas tu kita kena ada nilai C, nilai pintasan Y. Bila kamu dah ada 3 nilai ni, kamu just sambungkan sahaja. Jadi perkara pertama yang cikgu nak ajar adalah mendapatkan nilai X. Mana nilai X kita pakai? Nilai X dia jatuh pada paksi X. Jadi bila dia senyum ke, dia masam ke, maksudnya nilai X dia boleh ada 2 nilai. Wawa dah ready ke Wawa? Cikgu nak ajar cara nak dapatkan manual punya ni. Mana Wawa ni? Okey. Okey, Hazim dah ready belum? Hilang dah semua. Okey, tapi cikgu teruskan. Sebab cikgu dah takut dah lewat. Okey, sekarang yang cikgu nak ajar cara mendapatkan nilai X. Okey, cikgu ajar. Mendapatkan nilai X. Okey, dekat sini cikgu ajar dulu cara manual. Cara manual dekat sini adalah cara yang kamu dah belajar masa sekolah rendah. Sekolah rendah pula, sekolah menengah. Form 2. Form 2. Okey, jadi dekat sini cikgu ajar kamu. Macam mana nak dapatkan dia punya manual ni? Okey, yang pertama sekali cikgu akan tunjukkan dia punya contoh. Contoh 9 ni. Kita akan pergi kepada soalan yang pertama. Okey, yang pertama sekali cikgu salin dulu, cikgu kenalkan persamaan dia. Sini adalah persamaan kuadratik kita X kuasa 2 tolak 3X tambah 2 sama dengan kosong. Okey, kita nak dapatkan X1, X2 dengan cara manual. Yang pertama kita namakan dia punya A, B, C. Ini A dia, ini B dia, ini C dia. Jadi bila kita dah namakan A, B, C dia, kita buat satu bentuk lazim. Kita buat satu bentuk lazim. Bentuk lazim dia bukan macam bentuk lazim tambah dengan tolak. Tak. Bentuk lazim dia kita panggil dia bentuk lazim kuadratik. Macam mana bentuk lazim kuadratik? Yang pertama, dekat sini dia buat bahagian A. Yang kedua, sini bahagian C. Yang ini bahagian B. Okey. Jadi itu dia cara manual. Apa ni A, B, C ni? Jadi kamu kena fikir. Yang ini bahagian dia adalah darab. Yang ini bahagian dia adalah tambah. Apa maksudnya? Kita tengok. Ini adalah A kita X kuasa 2. Maksudnya kat sini mesti X kuasa 2. Kamu kena fikir macam mana. Kan ni kan bahagian darab. Kamu kena fikir macam mana X darab apa darab apa dapat X kuasa 2. Jadi dekat sini kita akan dapat terus X dengan X. Bila X darab dengan X, kita dapat X kuasa 2. Itu cara kita baca dia.
Jelas ke semua untuk A? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, baik. Untuk C, untuk C, masing-masing boleh tengok pula untuk C ni. Untuk C ni, dia 2. Kita tulis dia 2. Jadi bila dia 2, dia tulis kat bawah positif 2. Bila dia 2, kamu kena fikirkan macam mana nak dapatkan 2. Apa darab apa dapat 2? Apa darab apa dapat 2? 1 darab dengan 2 dapat 2. Maksudnya kalau dia ada banyak, kamu kena senaraikan semua. Okey. Sampai situ? Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, baik. Jadi, cikgu akan senaraikan dekat C ni, apa darab apa dapat 2. C kita tengok kepada yang warna hijau. C kita adalah positif 2. Kita kena cari apa darab apa dapat 2. Okey, cikgu senaraikan kat sini. 1 darab 2 dapat 2. Okey, jadi cikgu senaraikan. Okey. Jadi kamu kena jadi cikgu test. Kat sini cikgu pakai 1 ni positif, 2 ni positif. Bila dia positif dua-dua, sini positif, sini positif. Okey, kemudian dekat bahagian B, dia negatif 3x. Jadi cikgu tulis negatif 3x. Jadi macam mana? Okey, x pergi darab silang. X darab dengan 2, kita dapat 2x. Kemudian x darab dengan 1, kita dapat 1x. Sekarang ni, ini kan bahagian tambah. Atas dengan bawah kita kena tambahkan. 1x tambah 2x. Dapat berapa semua? 1x tambah 2x dapat berapa? 3x. 3x. Tapi dekat sini B kita negatif 3. Jadi bila negatif 3, kamu tak boleh pakai ni. Kamu tak boleh pakai. Kamu tak boleh pakai C 1 darab 2. Jadi bila kita tak boleh pakai, cikgu buat lagi sekali. Cikgu buat lagi sekali cikgu punya bentuk lazim. Cikgu nak ubah nilai C cikgu. Cikgu nak ubah nilai C cikgu. Nilai C cikgu kena fikir macam mana apa darab apa dapat 2. Jadi dekat sini cikgu ada satu lagi cara. Kat sini kita nak dapat positif 2. Lagi satu cara adalah negatif 1 darab negatif 2 still dapat 2 juga. Jadi bila kita buat negatif 1, kita tulis negatif 1. Darab negatif 2, kita tulis negatif 2. Kemudian kita darab silang. X darab negatif 1, kita dapat negatif 1x. Darab silang. X darab negatif 2, kita dapat negatif 2x. Atas tambah dengan bawah. Negatif 1x tambah negatif 2x dapat berapa semua? Negatif 3x. Iya, kita akan dapat negatif 3x. Bila kamu dah dapat negatif 3x, maksudnya tu betul. Jadi mana persamaan dia? Nanti cikgu ajar. Jadi dekat sini, apa cara manual ni, dia ada satu kelemahan lah. Kelemahan dia, kita kena try and error. Cikgu tunjuk. Kat mana cikgu try and error? Cikgu try and error dekat bahagian C. Maksudnya dekat sini, ini percubaan yang pertama cikgu try. C cikgu mesti dapat 2. Tapi kita kena fikir dekat sini, apa darab apa untuk dapat 2. Okey, 1 darab 2 dapat 2. Betul. Tapi lepas kita darab silang, nampak? X darab negatif positif 2, kita dapat 2x. Lepas tu X darab 1, kita dapat 1x. Sini tambah. Jadi 1x tambah 2x, kita dapat 3x. Tapi dekat sini, B kita negatif. Jadi bila negatif, yang ni kamu terus tak boleh pakai. Jadi kamu kena cari pula yang lain, apa darab apa dapat yang C dia sama dengan 2. Jelas ke semua? Boleh faham kat sini?
Boleh cikgu. Okey, baik. Jadi bila kita nak dapatkan 2, cikgu try lagi satu, iaitu -1 darab -2 sama dengan 2. Bila kita dah dapat sama dengan 2, dekat sini kita akan dapatlah cikgu isi. Ni -1, ini -2. Jadi bila cikgu dah isi -1 dengan -2, cikgu akan terus dapat dia punya -3x, cikgu buat darab silang, barulah cikgu dapat -3x. Okey, boleh follow lagi ke setakat ni? Boleh cikgu. Boleh follow lagi? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini mana nilai X dia? Cikgu cakap cikgu nak ajar nilai X dia. Okey, daripada persamaan kita ni, X kuasa 2 tolak 3X tambah 2 sama dengan 0. Dekat sini kita faktorkan. Mana pemfaktoran yang pertama? Pemfaktoran yang pertama adalah X tolak 1. Ini dia. Jadi dekat sini kita ambil X, kita ambil tolak 1, buat satu kurungan X tolak 1. Kemudian, kita ambil pula lagi satu kurungan X dengan -2. Dekat sini, kita isi X tolak 2 sama dengan 0. Itu cara dia. Itu cara dia. Okey. Jadi, bila kita dah dapat, kita asingkan satu kurungan dengan satu kurungan. X tolak 1 sama dengan 0. X tolak 2 sama dengan 0. Nak dapatkan nilai X. Maksudnya X ni kena tinggal sorang-sorang. -1 pindah ke sebelah, kita dapat 1. -2 pindah ke sebelah, kita dapat 2. Jadi nilai X1 dia adalah 1. Nilai X2 dia adalah sama dengan 2. Itu cara kita buat dengan menggunakan kaedah manual. Okey. Jelas ke? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, bagus. Faril boleh faham ke ni Faril? Boleh cikgu. Okey, ini manual. Cikgu panjanglah manual. Manual ni sebenarnya kita panggil dia pemfaktoran yang kita belajar dekat form 2. Jadi manual ni dia ada satu leceh sikit. Kita kena try and error. Kita kena try and error. Okey. Jadi lepas kita try and error, macam mana kita nak tahu yang kita buat tu betul? Lepas kamu darab silang, dekat sini hasil dekat B ni kamu tambahkan, kamu dapat macam ni. -3x. Baru betul. Lepas kamu dah dapatkan, kita buat kurungan X tolak 1 dengan X tolak 2. Satu kurungan, kemudian kita asingkan kurungan tu. Bila kita asingkan kurungan, kita buat sama dengan 0. Lepas tu kita bagi X tu duduk sorang-sorang. Jadi inilah X sama dengan 1, X sama dengan 2. Ini cara manual. Ini adalah cara manual. Kamu kena belajar juga. Okey, kemudian cikgu nak ajar kamu cara kalkulator. Semua orang kena ada kalkulator. Okey, Syifa ada dah kalkulator Syifa? Ya cikgu. Okey. Jadi, daripada cara manual, cikgu nak ajar kamu soalan yang sama menggunakan kalkulator. Okey. Jadi, ini adalah cara manual yang kamu kena faham juga. Okey, sekarang cikgu nak ajar kamu menggunakan contoh yang tadi, kita guna kalkulator. Kalkulator boleh pakai, SPM jangan risau. Okey, yang pertama sebelum kita guna kalkulator, daripada soalan ni, kita kena keluarkan A dia apa, B dia apa, C dia apa. A dia dekat sini adalah 1. B dia dekat sini sebelah X. B dia adalah -3. C dia dekat sini adalah 2. Maksudnya kita keluarkan nilai A, nilai B, nilai C. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Baik. Sekarang masing-masing get ready dengan kalkulator. Yang pertama dalam kalkulator kamu kena tekan mode. Kamu kena tekan button mode. Kamu tekan button mode banyak kali sampai kamu jumpa satu button yang nama dia EQN.
Nama dia EQN. Apa maksud EQN ni? Maksud EQN dekat sini adalah equation. Maksudnya persamaan. Okey. Jadi dekat situ EQN dia ada tunjuk nombor 1. Tekan nombor 1. Okey, dah tekan ke semua? Nak dengar suara, dah tekan ke? Dah, cikgu. Okey, baik. Lepas kamu tekan EQN, dia tunjuk apa dekat kalkulator tu? Cikgu nak tanya. Dia tunjuk apa? Dia tunjuk apa, Syifa? Unknown 2 dengan 3. Unknown 2 dan 3. Aulia punya kalkulator tunjuk apa? Unknown. Unknown 2 dengan 3. Sekarang daripada unknown tadi tekan mode. Tekan mode. Sebab kamu tak pakai unknown sekarang ni. Kamu pakai degree. Kamu pakai degree. Apa maksud degree? Degree ni dia punya kuasa. Dia punya power. Dia punya index. Jadi kalau degree untuk kuadratik, degree yang paling tinggi adalah kuasa 2. Jadi dekat degree kamu ambil 2. Jelas ke semua? Boleh faham kat situ? Boleh, cikgu. Okey, baik. Bila kamu tekan 2, sekarang dia minta apa? A. Okey, dia minta A. Jadi bila dia minta A kita kat sini adalah sama dengan 1. Kita tekan 1 saja. Lepas tu kita tekan sama dengan. Dah. Tekan 1, tekan sama dengan. Dah ke? Dah, cikgu. Dah. Lepas kamu tekan sama dengan, dia akan minta B pula. Lepas dia minta B, kamu tengok B kamu. B kita -3, sekarang tekan -3. Lepas tu tekan sama dengan. Lepas kamu tekan sama dengan, dia minta C pula. C kita dekat sini 2. Lepas tu kita letaklah 2. Letaklah 2. Okey. Dah tekan dah? Okey, sekarang tekan sama dengan. Dapat berapa? Bila kamu dah selesaikan masukkan nilai A, B, C, kalkulator akan terus bagi tahu X1 dia apa, X2 dia apa. Sekarang cuba tengok kat situ. X1 dia apa? 2. Pandai. Okey, X2 dia apa? 1. 1. Bagus. Okey, nilai X1 dengan X2 dia tak ada masalah. Dia terbalik pun tak apa. Kalau kawan kamu cakap X2 yang sama dengan 2, X1 yang sama dengan 1, tak apa. Benda tu tak jadi isu. Benda tu betul juga dua-dua. Benda tu betul juga dua-dua. Jadi sekarang ni, inilah cara nak pakai kalkulator. Kita dah dapatkan X2 dengan X1. Jelas boleh follow ke semua yang cikgu ajar cara pakai kalkulator? Siapa yang tak dapat bagi tahu cikgu. Siapa yang tak dapat hantar dekat WhatsApp cikgu, cikgu akan tunjukkan kat mana button yang kamu kena tekan. Dekat mana mode cikgu? Dekat sini. Oh, kalau kalkulator warna putih kan? Mode dia dekat menu. Okey, siapa yang ada masalah dengan kalkulator bagi tahu cikgu. Tekan menu, lepas tu ambil gambar. Siapa yang tak tahu, tekan menu, ambil gambar. Lepas kamu tekan menu tu, cari EQN. Lepas cari EQN, kita cari degree. Ni EQN. Lepas tu kita cari degree. Lepas tu kita tekan 2, isi nilai A, B, C. Okey. Cikgu tengok. Ada yang tak tahu tak? Okey. Okey, tekan menu lagi sekali. Ini siapa nama? Okey, tekan menu lagi sekali. Okey, tekan menu lagi sekali. Cikgu tolong kawan. Tekan sampai dapat EQN.
Itu dia tunjuk. Kalau kamu nampak kan, sekejap semua cikgu ajar kamu. Yang tu statistik. Yang itu table. Cari EQN. Tekan menu lagi sekali. Oh, bila tekan menu jadi macam biasa balik. Okey, sekejap cikgu ajar. Okey, kejap semua. Okey, dah jumpa dah. Bagus. Dia nombor berapa tu? Dia nombor berapa? Okey, dia nombor. Cari equation. Okey. Ya. Dekat situ ini unknown. Ini unknown, kena cari degree. Kejap semua. Cikgu hantar link siapa yang pening tu cikgu hantar link YouTube. Okey. Okey, habis dah dekat situ. Siapa ada masalah WhatsApp kat cikgu. Okey, setakat ni semua boleh follow up lagi ke lesson cikgu? Boleh cikgu. Okey, Isi. baik. Okey. Jadi kalau dalam periksa nanti, contoh X kuasa 2 kan, ni soalan kita. X kuasa 2 tolak 3X tambah 2 sama dengan 0. Kamu terus dapat X1 sama dengan 2. X2 sama dengan 1. Kalau kamu tulis macam ni salah. Pemeriksa akan baca yang kamu ni meniru. Jadi macam mana tak nak bagi pemeriksa baca kita ni meniru? Jadi kita kena samakan dia jadi kosong. Macam mana? Jadi masing-masing tengok X1 sama dengan 2. 2 ni kita pindah ke sebelah. Jadi 2 ni positif. Bila kita pindah ke sebelah dia jadi X tolak 2. Jadi kita samakan dia kosong. Jadi bila kita dah jumpa X tolak 2, buka satu kurungan X tolak 2. Yang ni macam mana? Buat juga step yang sama. X2 sama dengan 1, kita kena samakan dia dengan kosong. 1 ni positif, pindah ke sebelah, dia jadi X tolak 1, lepas tu sama dengan kosong. Jadi dekat sini, buka lagi satu kurungan X tolak 1 sama dengan kosong. Siapa yang dah buat macam ni, baru dia layak dapat full mark. Ini cara kita pakai kalkulator. Dan cikgu nak kalau boleh semua orang untuk form 4 pakai kalkulator. Sebab bila kita pakai manual, kita ada satu kelemahan yang sangat besar, kita kena try and error. Kadang-kadang dekat sini kita kena try. Contohlah dekat C dia kan. Dekat C dia bagi 12. Kamu kena fikir, apa dapat 12? 2 darab 6 dapat 12. 3 darab 4 dapat 12. 1 darab 12 dapat 12. Kamu kena try 3-3. Kamu kena try 3-3. Tapi tak apa, cikgu boleh ajar. Cumanya cikgu nak kamu biasakan pakai kalkulator. Kalau boleh, kalkulator dengan manual kamu kukuh. Okey. Jelas ke semua? Untuk manual dulu. Boleh faham ke semua untuk manual? Boleh cikgu. Cikgu. Baik. Okey. Untuk kalkulator, semua boleh faham ke untuk kalkulator? Boleh cikgu. Siapa yang tak faham, bagi tahu cikgu. Minta tolong kat cikgu sebab cikgu nak pergi terus lagi ni. Bila kamu tak faham, cikgu ada tengok WhatsApp ni. Bila kamu tak faham, cikgu tolonglah. Sebab apa? Sebab nanti tertinggal. Okey, jadi dekat sini cikgu ambil pula contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Kita nak cari nilai X1, kita nak cari nilai X2. Jadi cikgu akan pakai buku teks. Okey.
Jadi dekat sini kita akan belajar cara nak dapatkan nilai X1 dengan X2, lepas tu kita buat graf. Okey. Sekejap Cikgu cari soalan dia. Mana soalan dia? Okey semua. Jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan 1A. Okey, cikgu nak masing-masing pakai kalkulator. Tak payah pakai manual. Tapi kalau kamu nak pakai manual, tu tak apalah, kita pakai kalkulator Semua orang ada kalkulator tak ni? Ada cikgu. Okey, baik. Ya. Okey, jadi cikgu nak pakai kalkulator. Cara manual cikgu dah ajar tadi, tapi senang pakai kalkulator. Okey, cari nilai X ni paling penting dalam kuadratik. Paling penting. Apa guna kamu belajar kuadratik kalau kamu tak tahu cara nak cari nilai X? Apa maksud cikgu? Contoh kalau tengok 3X tambah 2 sama dengan 7, ini persamaan linear. Contoh kan, 3X tambah 2 sama dengan 7. Okey, soalan nak X sama dengan berapa? X tu berapa? Jadi dekat sini cikgu dah ajar minggu lepas, okey kena pindah 2 dulu, kena pindah 3. Jadi dekat situ itu linear. Itu linear. Sekarang kuadratik nampak je susah, tapi kita pakai kalkulator, dia lagi senang. Jadi inilah poin kita. Bila dia dalam keadaan persamaan linear, dia punya, orang kata apa, dia punya kunci adalah dia nak X ni sama dengan berapa. Sama juga dengan kuadratik. Kita nak jawab X ni berapa, X ni berapa. Tapi dia punya persamaan kuadratik lain sikit cara kerja dia. Okey. Jadi, cara kerja dia, cikgu nak semua orang pakai kalkulator. Kita akan test banyak kali sampai cikgu puas hati. Jadi masing-masing nak pakai kalkulator, kita kena keluarkan dulu nilai A, B, C. A, B, C. A dia apa? A, X kuasa 2 tambah B, X tambah C sama dengan kosong. A tu kedudukan dia sebelah X kuasa 2. Kita cari dulu apa X kuasa 2. Okey, tak nampaklah apa nombor sebelah X kuasa 2. Dia ada. Jadi bila kamu tak nampak, dia sebenarnya nombor 1. Jadi kita letak nombor 1 dekat situ. Okey, kita baca balik BX. B ni kedudukan dia duduk sebelah X. Ini adalah X kita. Jadi ini adalah X kita. Jadi B kita apa? B kita adalah 3. Jangan lupa dia punya simbol negatif 3. Dan yang terakhir, C tu dia duduk sorang-sorang. Sama juga dengan 10 ni. Dia duduk sorang-sorang. Tapi jangan lupa dia punya simbol. Dia punya C adalah negatif 10. Okey, jelas ke semua cara cari nilai A, B, C? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, sekarang kita tekan kalkulator sama-sama. Okey, mula-mula kita tekan EQN. Siapa yang kalkulator dia lain, WhatsApp cikgu. Cikgu bagi link video. Okey, kita tekan EQN. Lepas kita tekan EQN, kita cari degree. Degree kita ambil 2. Lepas tu kita isi nilai A dia, kita isi nilai B dia, kita isi nilai C dia. Okey, cikgu isi A dia 1, B dia negatif 3, C dia negatif 10. Cuba kamu isi. X1 rasa-rasa X1 dapat berapa? Berapa 5. X1? 5. Berapa? Pandai 5. Okey, kemudian kita tekan pula. X2 berapa X2? Negatif 2. Negatif 2. Siapa yang dah dapat macam ni betul. Tapi kena ingat. Bila kamu dah dapat nilai X1 dengan X2, salin balik persamaan ni. X kuasa 2 tolak 3X tolak 10 sama dengan kosong. Okey, X1 sama dengan 5. X2 sama dengan negatif 2. Okey, kemudian buat jauh-jauh. Okey, X1 sama dengan 5. 5 ni positif. Pindah ke sebelah. Kita nak kena samakan dia dengan kosong. Jadi X sama dengan positif. Dia jadi negatif 5. Lepas tu sama dengan kosong. Jadi kurungan yang pertama adalah X tolak 5. X tolak 5. Kurungan yang kedua adalah negatif 2. Pindah ke sebelah. Kita akan dapat X tambah 2 sama dengan kosong. Jadi kurungan kedua kita adalah X
tambah 2 sama dengan kosong. Ini cara kita nak buat untuk dapat full mark untuk X1 dengan X2. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, ini soalan A. Berdasarkan soalan A yang cikgu ajar tadi, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan B. Cuba buat soalan B. Keluarkan dia punya macam cikgu buat dekat atas. Cikgu nak semua orang dapat macam yang ni. Cuba buat. Okey, dah siap send kat WhatsApp Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Tak apa. Puasa kan, terlajak tidur, biasalah tu. Okey, jadi habis dah masa. Okey, cek dengan apa yang kamu buat dengan cikgu buat. Siapa yang dapat nilai X, maksudnya dia dah boleh dapat separuh daripada bab ni. Okey. Jadi masing-masing kita pergi kepada soalan B. Okey, kemudian kita keluarkan A, B, C dia. X kuasa 2 tolak 10X tambah 16. Daripada sini cikgu tak nak conteng kita punya soalan sebab tu cikgu buat lagi sekali. Kita keluarkan nilai A, kita keluarkan nilai B, kita keluarkan nilai C. Ingat siapa yang salah keluarkan, salahlah jawapan dia. Jadi dekat sini A dia apa? A dia sama dengan 1. B dia apa? B dia sama dengan -10. C dia apa? C dia sama dengan 16. Jadi nilai A, B, C dia dekat sini cikgu ajar. Okey, jadi bila kita dah keluarkan nilai ABC, kita tekan kalkulator. Macam cikgu bagi tahu, kita tekan EQN dulu. Lepas tu kita cari degree. Lepas tu kita masukkan nilai A, B, C. Jadi dekat sini bila kita masukkan dalam kalkulator, A sama dengan 1, B sama dengan -10, C sama dengan 16. X1 kamu dapat 8, X2 kamu dapat 2. Jelas ke semua? Boleh faham ke sampai situ cikgu ajar? Boleh cikgu. Okey, baik. Jadi cara nak tulis jawapan nanti pada ruang kertas jawapan, kamu salin balik X kuasa 2 tolak 10X tambah 16 sama dengan kosong. Tulis jawapan dia X sama dengan 8, X sama dengan 2. Jadi dekat sini kita buat dia sama
lain pindah ke sebelah. Positif pindah ke sebelah. Dia jadi negatif. X tolak 8. Sama dengan kosong. Jadi dekat sini kita dapat satu kurungan. X tolak 8 satu kurungan. Okey, yang kedua. Lepas tu ni pindah ke sebelah dia jadi negatif. Bila kita jadi negatif, kita akan dapat X tolak 2 sama dengan kosong. Bila kamu dah buat macam ni, baru kamu dapat full mark. Jelas ke semua? Boleh faham sampai sini cikgu ajar? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, daripada soalan B. Sekarang cikgu teruskan pula dengan soalan C. Kita buat yang ni hari ni. Okey, kita teruskan pula dengan soalan C. Okey, cuba selesaikan soalan C, cari nilai X dia. Kalau dapat perpuluhan, bagi jawapan dalam keadaan pecahan. Satu je. Dan tak nak ada nombor bulat. Pecahan tidak wajar. Buat kalau tak dapat nanti. Okay, hantar kat cikgu. Siapa yang tak dapat nak tekan kalkulator lagi, bagi tahu cikgu. Jujur. Jujur bagi tahu cikgu. Nanti cikgu hantar link. Cikgu hantar link YouTube. Cikgu hantar je lah dalam grup. Cikgu hantar dalam grup ni. Okey, Ulia dapat tak tu? Dapat cikgu. Sekejap nak. Okey, baik. Okey, dia ada kelainan sikit. Cikgu mula buat soalan C. Dia ada kelainan sikit daripada soalan A dengan B dengan soalan C. Okey, yang ingat dalam bab kuadratik yang paling penting adalah mencari nilai X. Sebab bila kita dapat nilai X, kita boleh selesaikan dengan baik semua soalan. Okey. Jadi ingat cakap cikgu tu. Sebab tu cikgu highlight dekat sini. Hari ni kita belajar cara cari nilai X je. Tapi dia ada kelainan sikit. Okey, dekat sini soalan C. A kita sama dengan 3. B kita sama dengan -5. C kita sama dengan 2. Lepas kamu tekan kalkulator, X1 kita dapat berapa semua? X1? 1. 1. X2 kita dapat berapa? X2? 2/3. 2/3. Okey, baik.
Cikgu nak kamu dapat 2/3. Jangan ambil 0.6666. Ambil dalam keadaan pecahan. Kalaulah kamu dapat 1 2/3, cikgu tak nak bentuk ni. Cikgu nak kamu dapatkan bentuk 5/3. Macam tu. Cikgu nak bentuk macam ni ataupun bentuk macam ni. Okey, jadi dekat sini bila kita dah dapat 2 ni, macam mana kita nak tulis dalam kita punya calculation? 3x kuasa 2 tolak 5. X tambah 2 sama dengan 0. Jadi X1 kita sama dengan 1. X2 kita sama dengan 2/3. Macam mana kita nak buat ni? Okey, X1 ni macam tadi. 1 pindah ke sebelah dia jadi positif jadi negatif. Sama dengan 0. Dapat kurungan yang pertama, X tolak 1. Untuk kurungan yang kedua, yang pertama sekali kita pindahkan 3 dulu. 3 ni bahagi dipindah ke sebelah dia jadi darab. 3x sama dengan 2. 2 ni positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. 3x tolak 2 barulah dia dapat 0. Jadi dekat sini inilah kurungan yang kedua. 3x tolak 2 sama dengan 0. Jelas ke semua? Untuk soalan C boleh faham? Boleh cikgu. Okey, baik. Bagus. Okey, jadi daripada soalan C, cikgu akan pergi kepada soalan D. Okey, daripada soalan C, cuba masing-masing buat soalan D. Hantar kat cikgu Cikgu tengok je, cikgu baca je. Wawa dapat ke Wawa? Dapat. Dapat. Okey, bagus. Kita akan buat graf. Daripada semua persamaan ni, kita akan buat graf. Senang je nak buat graf. Okey, bagus. 1 minit lagi semua. Okey, habis dah masa yang diberikan. Okey, jadi dekat sini ingat betul-betul tau step yang cikgu ajar ni. Lepas ni kita buat lagi soalan. Okey, kita buat lagi 2 soalan lepas ni Okey, A, B, C. A dia dekat sini 2, B dia dekat sini 8. Okey, ada yang bagi C 24. Sini bukan 24 tapi sini negatif 24. C tu bukan bukan 24 tau. Jadi kamu kena hati-hati dengan simbol. C tu adalah negatif 24. Jelas ke semua untuk nilai A, B, C tu boleh faham? Okey ke? Jelas ke kat situ? Jelas cikgu. Okey, baik. Okey, baik. Jadi X1 dekat sini kamu dapat 2.
X2 kat sini, kamu dapat negatif 6. Kita salin balik persamaan kita yang ni. 2X kuasa 2 tambah 8X tolak 24 sama dengan 0. X1 kita sama dengan 2. X2 kita sama dengan negatif 6. Jadi nak buat macam mana? 2 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif 2. Jadi dekat sini kita dapat satu kurungan. X tolak 2. Ni negatif pindah ke sebelah dia jadi positif 6 sama dengan 0. Bila dia dah sama dengan 0, kamu ambil dia punya kurungan. X tambah 6 sama dengan 0. Baru kamu boleh dapat full mark. Okey, C dengan D. Jelas ke semua C dengan D? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh, cikgu. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula kepada soalan E. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan E. Lepas ni kita jawab satu soalan yang terakhir, lepas tu cikgu ajar kamu buat graf. Okey, bagus. Hantar kat cikgu Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi cikgu nak mula buat soalan E. Boleh ke semua? Cikgu nak mula buat soalan E. Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, nilai A, nilai B, nilai C. A dia apa? A dia 2. B dia apa? B dia 3. C dia apa? C dia negatif 9. Kita tekan elok-elok. Kita tekan elok-elok. Jadi A dia 2, B dia 3, C dia negatif 9. Jadi X1 kalau dalam kalkulator dia tulis 1.5. Tapi cikgu nak kamu tulis 3/2.
Okey, X2 kamu tekan kalkulator kamu dapat -3. Jadi dekat sini kenapa kita pakai pecahan? Jadi kat sini cikgu akan tunjukkan. Cikgu salin balik 2X kuasa 2 tambah 3X tolak 9 sama dengan kosong. X1 sama dengan 3/2. X2 sama dengan -3. Jadi dekat sini kita nak kena samakan dia jadi sama dengan kosong. Pindahkan 2 dulu, bahagi pindah ke sebelah jadi darab. Jadi 2 darab X kita dapat 2X sama dengan 3. Baru pindahkan 3 tu positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif sama dengan kosong. Jadi kita dapat kurungan yang pertama 2X tolak 3. Kurungan yang kedua negatif 3 pindah ke sebelah dia dapat positif 3 sama dengan kosong. Jadi dekat sini kita akan dapat X tambah 3 sama dengan kosong. Jelas ke semua untuk soalan E? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, yang terakhir kita buat soalan H. Yang terakhir sebelum kita buat graf, kita buat soalan H. Okey, cuba buat soalan H. Kalau nilai C tu tak ada, ingat kita dah ada buat dah A, B, C tu sebelum ni. Kalau C tu tak ada, nak buat macam mana? C tu sama dengan kosong. Jangan tinggalkan tak ada apa-apa pula. Lain-lain bentuk. Lain-lain bentuk. Syifa, dapat buat ke Syifa? Dapat cikgu. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi habis dah masa, kita akan pergi kepada soalan H. Jadi kamu tengoklah macam mana. Ada soalan tu dia lain-lain, tengok betul-betul. Okey, keluarkan nilai A, keluarkan nilai B, keluarkan nilai C. A dia dekat sini 1, B dia dekat sini -5. Okey, agak-agak C tu cikgu nak kena tulis apa? Cikgu nak tanya kamu. C tu cikgu nak kena tulis apa? Kosong. Kosong. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator X1, X2. X1 sama dengan berapa semua? X1. Kosong. Okey, X1 sama dengan kosong. X2 sama dengan berapa? 5. 5. Okey, ada yang dapat X1 5, ada yang dapat X2 kosong. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, cikgu salin balik. X kuasa 2 tolak 5X sama dengan kosong. Cikgu tulis X sama dengan kosong, X sama dengan 5. Okey, jadi dekat sini kosong pindah ke sebelah.
Oh, kosong ni dia tetap kosong. Pindahlah ke sebelah macam mana pun. Jadi dekat sini X. Salin saja X. Okey, yang kedua ni, maksudnya kat sini kosong pindah ke sebelah dia kosong juga. Jadi sebab tu cikgu salin saja X. 5 pindah ke sebelah positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif 5. Jadi sama dengan kosong. Jadi dekat sini kurungan kita X tolak 5 sama dengan kosong. Ni jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, cikgu, saya nak tahu macam mana nak tengok saya punya calculation tu betul ke salah. Kadang-kadang saya ragu-ragu. Ragu-ragu membawa kepada kemusykilan. Gurau. Okey, jadi dekat sini kalaulah kamu nak tengok jawapan tu betul ke salah, kamu boleh check. Kamu boleh check yang kamu punya jawapan kurungan tu betul ke salah. Kurungan mana? Kita tengok soalan A. Ini soalan A kita. X tolak 5 dalam kurungan X tambah 2. Jadi, macam mana kita nak check dia betul ke tak? Kita buka kurungan. X darab X, kita dapat X kuasa 2. X darab 2, kita dapat positif 2X. Negatif 5 darab X, kita dapat negatif 5X. Negatif 5 tambah 2, kita dapat negatif 10. Okey, yang ni kita boleh selesaikan. X kuasa 2 tambah 2 tolak 5, kita dapat tolak 3X. Tolak 10 sama dengan kosong. Jadi nak cek jawapan kamu betul ke tak, lepas kamu buka kurungan, kamu akan dapat balik macam yang dekat atas ni. Tu cara kamu nak cek jawapan kamu betul ke tak. Boleh faham ke? Jelas ke semua? Boleh cikgu. Okay. Jadi sebenarnya dia boleh cek. Jadi yang ni siapa yang ambil NMAT pun ni kamu jumpa juga. Okey. Jadi kalaulah kat sini cikgu tinggalkan X tu kosong, cikgu terus buang. Jadi cikgu dapat X tolak 5. Cikgu nak buka macam mana dapat X kuasa 2 tolak 5X kalau cikgu ada X tolak 5 je. Jadi dekat sini kalau cikgu nak cek, kalau cikgu nak cek calculation cikgu betul ke tak, cikgu tengok dekat sini, cikgu buka kurungan X dalam kurungan X tolak 5, X darab X kita dapat X kuasa 2, X darab 5, negatif 5 kita dapat negatif 5X. Jadi kamu nak tengok jawapan dekat sini sama macam dekat atas dia. Tu cara dia. Ini kalau kamu nak cek, betul ke kita dah buka kurungan ni? Nanti kamu cuba buka kurungan soalan E, kamu cuba buka kurungan soalan C, soalan D. Dapat tak? Di sini adakan kurungan, nama dia factorization. Okey semua. Boleh faham ke kaitan semua tu? Boleh faham ke? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, jadi dekat sini cikgu nak ajar kamu buat graf pula. Cikgu nak ajar kamu buat graf. Kita ada setengah jam je lagi. Okey, jadi selalu cikgu pesanlah, selalu nak buat graf ni ramai yang tak dapat nak buat. Padahal dia senang je. Sekarang daripada 6 soalan, 6 ke 7 soalan, kita dah cari cara nak dapatkan nilai X. Cikgu ajar cara nak manual, cikgu ajar cara nak calculator. Kemudian C ni kita dah ada dah nilai X1, kita dah ada nilai X2. Nilai yang ketiga apa? Nilai yang ketiga kita kena ada nilai C. Kena cari ke? Tak payah. Nilai C dah ada dalam kita punya persamaan. Jadi cikgu nak buat graf ni. Boleh ke semua? Tengah fokus ke? Ya cikgu. Okey, baik. Jadi cara nak buat graf tak payah kalau dia kata lakarkan. Tak payah nak ikut skala tu betul-betul. Okey. Jadi dekat sini cara nak buat graf dia kamu buatlah satu paksi. Yang ni. Perkara pertama adalah kamu tengok dia punya A. Kita tengok dia punya A. Daripada soalan A ni, daripada soalan A, yang ni A dia positif ke negatif semua? A dia positif ke negatif? Positif. Kalau positif, dia punya bentuk senyum ke masam? Senyum. Senyum.
Jadi dekat situ kamu dah dapat dia punya bentuk dia senyum. Jadi bentuk dia senyum. Yang kedua, ini yang pertama. Kita tengok A untuk dapatkan dia punya bentuk. Yang kedua, kamu tengok nilai X1 dengan X2 kamu. Jadi kat sini kamu dah dapat X1 kamu 5, isilah 5 dekat sini. X2 kamu -2, isilah -2 dekat situ. Kita dah ada -2. Yang ketiga adalah kamu tengok nilai C, iaitu nilai pintasan Y. Nilai dia apa? Ni C dia. -10. C sama dengan -10, isi -10 dekat sini. Bila dah ada tiga nilai ni, buat sahaja graf. Itulah cara nak buat graf kuadratik. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Okey. Daripada soalan B, cikgu tunjuk pula soalan B. Cikgu tunjuk soalan B. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Yang pertama, ikut turutan. Kita tengok dia punya A dulu. Kita tengok dia punya A. A dia tu bukannya kita nak tengok nilai dia. Kita nak tengok dia punya positif ke negatif. Bukan nak tengok dia punya nombor. Kita nak tengok dia punya simbol. Kalau sebab apa? Sebab daripada simbol, kita boleh nampak dia punya bentuk. Cikgu dah ajar pada minggu lepas. Jadi, bentuk dia tu macam mana? Bentuk dia dekat sini, A dia adalah positif. Kita dah tahu dia senyum. Yang kedua, kita tengok pula nilai X yang kita dapat tadi. Nilai X. Kita isi X1 dengan X2. X2 kita 2. X1 kita 8. Tak kisahlah dia terbalik ke apa ke. Tak kisah. Okey. Yang ketiga adalah kamu tengok nilai C kamu. C adalah sama dengan 16. Jadi mana 16? 16 ni positif. Ini positif kita 16. Jadi nak buat apa? Sambungkan ke tiga-tiga. Kamu kena fikir. Macam mana kamu nak buat bentuk senyum yang mana dekat sini kena, dekat sini kena, dekat sini kena. Jadi cikgu buat satu graf. Tu cara buat kita punya graf kuadratik. Jelas ke semua soalan A dan soalan B? Boleh faham? Boleh cikgu. Itulah graf kuadratik dia. Itulah kita punya graf kuadratik. Siapa ada soalan boleh tanya cikgu. Okey, daripada tadi soalan C dengan soalan D, cuba lakarkan graf kuadratik. Hantar kat cikgu. Dah siap hantar kat cikgu. Bagus. Sama-sama.
Okey. Cikgu. Cikgu, kalau pecahan macam mana? Okey. Kat sini cikgu akan jawab soalan C. Okey. Kita akan pergi kepada soalan C dulu semua. Okey, yang pertama untuk soalan C, cikgu akan tunjukkan. Untuk soalan C dekat sini, kamu tak payah pening dia pecahan ke, dia bukan pecahan ke, dia sama je. Jadi dekat sini, kita yang pertama ikut step cikgu. Okey, kita tengok dulu nilai A dia. A dia 3 kan? Maksudnya A dia dalam keadaan positif. Bila dia positif, cikgu nak tanya kamu, bentuk graf dia senyum ke masam? Bila A Senyum. dia positif, senyum. Jadi kita dah detect bentuk dia senyum. B yang kedua, sorry B pula. Yang kedua, kamu tengok nilai X1 dengan nilai X2. Macam mana nak masukkan 2/3 tu? Kamu bahagi je lah. 2 bahagi 3 kamu tekan kalkulator. 2 bahagi 3 kamu dapat 0.6666. Maksudnya apa? Maksudnya nilai 1 lagi besar. Jadi letak 1 dekat sini. Nilai 2/3 lagi kecil. 2/3. Nilai kalau bentuk dia pecahan, kita tekan 3. Kita dapat 0.66. Tapi jangan masuk dalam graf, jangan masuk 0.6. Kita masukkan 2/3. Mana satu nilai lagi besar? Sebab bila lagi besar dia duduk belah kanan, lagi kecil dia duduk belah kiri. Tu cara dia. Moga menjawab kepada yang bertanya. Yang ketiga dekat sini kita tengok pula kita punya C. C kita 2. Jadi bila C kita 2, letaklah 2 atas ni. Jadi fikir satu keadaan dekat mana graf yang bentuk senyum kena 3 titik ni. Jadi dekat sini cikgu buatlah satu graf senyum. Bagi kena tepat tau. Cikgu punya tak tepat. Okey. Jelas ke semua soalan C? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, cuba buat soalan D pula. Cuba buat soalan D. Okey, bagus. Belajar buat graf ni. Graf dalam kuadratik 9 markah. Untuk SPM 9 markah. 9 markah tu banyak tu. Cikgu boleh tunjuk. Macam mana soalan nanti kalau kuadratik punya graf. Ada yang bawah 9 markah, ada yang 5 markah. Ada paling maksimum 9 markah. Yang kalau nanti cikgu tunjuk lagi. Aulia boleh buat tak tu Aulia soalan D? Boleh cikgu. Saya dah hantar dah. Okey. Okey, baik. Irdina boleh buat tu soalan D? Tengah buat cikgu. Tengah buat. Okey. Wawa boleh buat tu. Wawa dah ni nak berbuka dah. Faril boleh buat tak tu? Faril. Boleh cikgu. Okey.
Jadi sekarang daripada soalan D, perkara pertama yang kita kena tengok apa? Kita kena tengok A dia. A dia sama dengan 2. Jadi bila A dia sama dengan 2, kita just nak tahu sama ada dia positif ke negatif. Okey, jadi dekat sini dia positif. Jadi bila dia positif maksudnya graf dia senyum ke masam? Senyum. Nombor 2, kita tengok X1 dengan X2. Jadi bila kita dah tengok X1, X2, kita isilah dalam graf kita. Ni kan bahagian X, jadi kamu isilah dekat bahagian paksi X. X1 kita 2, X2 kita negatif 6. Nombor 3, tengok 3 tu je. Jadi dekat sini nombor 3, C dia negatif 24. Jadi dekat sini C sama dengan negatif 24. Jadi si negatif 24 dia dekat belah bawah lah. Tak payah nak ukur betul-betul. Tak payah ukur betul-betul. Tu nama dia lakarkan. Okey. Jadi dekat sini kamu kena fikir macam mana graf yang senyum kena dekat titik ni, kena dekat titik ni, kena dekat titik ni. Jadi dekat sini cikgu senyumkan dia. Jadi itulah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey ke? Okey, bagus. Okey. Jadi yang terakhir sekali, cikgu nak kamu lakarkan graf bagi soalan E dan soalan H. Soalan E dan soalan H. Okey, cikgu bagi masa 3 minit lagi. Okey, bagus. Hazim dapat tak tu? Hazim diam hari ni. Scarlett dapat tak Scarlett cara nak buat graf tu? Tengah baca cikgu.
Tengah buat. Syifa dapat ke Syifa? Dapat cikgu. Okey. Okey, bagus. Send kat cikgu biar cikgu nak tengok. Kalau ada bentuk yang salah, cikgu betulkan. Okey, jadi habis. H ni kalau pintasan dia dengan sama X macam ni ke cikgu? Okey, cikgu ajar. Okey, jadi saya akan tengok kepada soalan E dan soalan H. Ini soalan yang terakhir untuk cara buat graf. Ingat betul-betul cara cikgu buat graf ni. Kalaulah kamu sebenarnya kalau kamu dah pandai betul-betul cara buat graf ni, kamu memang dah ke depan dah daripada kawan-kawan yang lain. Okey. Jadi cara nak buat graf ni kalau tak faham dia agak complicated, tapi bila kita faham kita rasa senang je. Sebab ada 3 step je. Apa? Step yang pertama kita tengok A dia. Kenapa kita nak tengok A dia? Kita nak tahu bentuk dia. Oh, dia positif. Jadi dia senyum. Step yang kedua adalah kita tengok B. X1 dengan X2. Ni 3/2, 1.5. Ini negatif 3. Jadi dekat sini, negatif 3 pastikan dia duduk belah kiri. 1.5 pastikan dia duduk belah kanan. Cumanya kita tulis dia dalam keadaan pecahan. Step yang terakhir adalah kita tengok C dia. C dia adalah negatif 9. Jadi bila C dia adalah negatif 9, maksudnya dia dekat belah bawah ni. Jadi kamu kena fikir macam mana nak buat bentuk senyum yang kena dekat titik pertama, titik kedua, titik ketiga. Jadi kita buatlah satu graf senyum. Jelas ke semua untuk E? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Bagus. Cikgu harap masing-masing boleh faham. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan H, soalan yang terakhir. H ni tengok A dia. Ikut step dia. A dia adalah senyum. Okey, kita dah dapat A dia senyum. Okey, kita tengok B dia pula. B dia sini kosong, X dia 5. Jadi B dia X1 dia kosong, X2 dia 5. Jadi dekat sini dia mula dekat kosong. X1 dia kosong, lepas tu X2 dia 5. Dan akhir sekali C dia kosong. C dia kosong, maksudnya C ni dia sama nilai. C dia sama nilai. Jadi dekat sini, dia punya graf adalah senyum yang kena pada 3 titik. Jadi bila dia sama nilai, dia 2 titik sebenarnya dekat sini. Jadi macam mana kita nak buat? Kita buat je lah dia senyum. Itu sahaja sebenarnya. Tak susah pun. Cumanya dia ada macam-macam bentuk. Bila kita buat banyak lagi soalan, kita akan jumpa. Ini bentuk cikgu tak pernah ajar ni. Ajar. Ni cikgu dah tunjuk dah semua. Bentuk yang cikgu tak pernah tunjuk macam mana? Masa dia masam. Kalau dia masam dia macam mana? Dia negatif lah. A dia negatif. Cikgu kalau bentuk G, ya, betul. Kalau graf dia, kalau disuruh lakar dalam kertas graf, kita kena buat cantik-cantik lah. Tapi kalau dia suruh kita buat lakar sahaja, tak ada bagi kertas graf pun. Asalkan nampak, maksudnya bentuk senyum dengan masam tu yang pertama. Yang kedua, asalkan kena 3 point tu. Jelas ke? Sebab untuk E dan H.
Sudah, cikgu. Okey, yang lain macam mana? Alright tak Sudah, alright? cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini kita tengok buku modul kita, cikgu akan bagi satu je homework. Cikgu nak suruh kamu semua buat satu je homework. Ke nak buat banyak sikit? Macam sikit sangat. Okey, kejap cikgu dah ajar. Okey, jadi tak apalah. Untuk sebabkan masing-masing puasa kan. Okey, jadi kita akan selesaikan soalan nombor 10. Muka surat 10 je homework kamu. Ada 4 soalan sahaja. Okey, jadi kita cuba buat satu soalan yang terakhir sama-sama. Boleh ke? Kamu buat dulu. Boleh ke semua kita buat soalan yang terakhir ni? Kita nak lukis graf Boleh, dia, cikgu. boleh? Boleh, Boleh, cikgu. cikgu. Okey, jadi daripada soalan ni, cuba lukiskan graf dia. Sekejap. Okey. Cari X dia, cari X dia. Cikgu. Ya. Nanti saya Apa tu Faril? soalan last saya hantar nanti boleh, cikgu, sebab saya dah berbuka sekarang dekat Sarawak. Dekat Oh, Kuching. okey. Sorry. Okey, Faril. Okey, terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Okey. Elok doa dengan cikgu Okey. Baik, Tu cikgu. InsyaAllah. Okey. Tu cikgu ada buat pool tau cikgu ada buat pool dalam grup tu sebab ada dalam 3 ke 4 orang kawan kamu daripada Sabah Sarawak. Jadi dia berbuka awal, ada yang berbuka 6.50 macam tu dah berbuka dah. Tu cikgu macam, boleh ke aku nak buat kelas ni 5-7 ni tak kangku ke orang nak berbuka puasa? Sebab tu cikgu ada buka tau, cikgu ada buka. Okey, kita nak kelas hari Sabtu. Cikgu tanyalah semua. Tengok okey juga Sabtu kan. Tapi masing-masing pilih hari Jumaat. Jadi cikgu ada WhatsApp masing-masing lah. WhatsApp yang duduk Sabah Sarawak. Tak apa ke. Jadi sebenarnya esok cikgu akan buka juga kelas hari Sabtu, cumanya sejam je. Cikgu akan ajar dia buat graf. Cikgu akan ajar buat graf. Okey. Itulah cikgu dilema. Hari tu cikgu nak buat kelas malam, nak tarawih pula. Tapi benda tu jarang-jarang kan, bulan Ramadan je, tapi cikgu fahamlah. Kalau kelas form 2, form 3 pun cikgu buka 2 kelas. Satu kelas petang, satu kelas malam. Cikgu nak bagi peluang lah untuk hadir. Okey, selamat berbuka lah. Okey, 1 minit lagi semua. Syifa boleh buat tak tu soalan B tu? Boleh, cikgu. Okey. Okey, kalau kamu perasan soalan yang kita tengah buat ni sebenarnya soalan di muka surat second last. Sebenarnya dah habis dah. Cumanya ada soalan struktur tu cikgu tak ajar lagi. Soalan struktur tu cikgu tak ajar lagi. Itu nanti next kelas. Kuadratik, tak apalah cikgu asyik kuadratik je. Tak apa sebab kita nak bagi kita faham betul-betul. Aulia boleh buat tak tu Aulia? Boleh, cikgu. Okey, baik. Okey, habis dah masa kelas kita pun berbaki 5 minit sahaja lagi. Cikgu akan selesaikan soalan B Dah siap hantar kat cikgu Okey, mula-mula sekali kita kena buat jawapan. Kamu jangan terus buat graf. Tiba-tiba kamu terus buat graf, salah tau. Jadi dekat sini kita keluarkan A, B, C. A dia negatif 3, B dia 6, C dia kosong. Daripada sini kita tekan kalkulator untuk dapatkan nilai dia. Sekejap cikgu tekan.
A dia -3, B dia 6, C dia kosong. Jadi X1 sama dengan kosong, X2 sama dengan 2. Jadi cikgu salin balik. Cikgu salin balik. Kuasa 2 tambah 6X sama dengan kosong. X1 sama dengan kosong. X2 sama dengan 2. Jadi daripada X1, cikgu nak nampakkan kurungan apa. Dia dah samakan dengan kosong kan. Jadi cikgu salin sahaja X. Untuk yang nombor 2, 2 ni positif. Pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi dekat sini kita dapat satu kurungan. X tolak 2. X tolak 2 sama dengan kosong. Ni dah ada markah. Ni dah ada markah. Okey, habis. Kemudian kita nak buat graf. Yang pertama sekali kita tengok bentuk dia. Nak tengok bentuk dia, tengok kat mana? Tengok dekat A dia. A dia sama dengan -3. Maksudnya bila dia ada negatif, senyum ke masam semua? Masam. Masam. Pandai. Apa kita tengok dia punya nilai X. X1 dia kosong, X2 dia 2. Maksudnya yang ni jadi X1 dia kosong, X2 dia 2. Okey. Yang ketiga kita tengok kepada nilai C dia. C dia kosong. Maksudnya dia kena pada 2 tempat. Jadi bila dia masam, pastikan kamu buat dia masam. Tu yang penting. Sekurang-kurangnya kita ada satu contoh graf masam hari ni. Jadi ada 3 soalan je homework cikgu nak masing-masing selesaikan. Cara buat graf sahaja. Okey ke semua? Masing-masing boleh buka kamera, kita sembang-sembang sikit. Okey, boleh buka kamera. Damia, okey ke Damia kelas kita hari ni? Boleh faham? Boleh. Hazim, senyap je hari ni Hazim. Alright tak alright tu? Ke baru balik dari bazar? Cikgu, saya tertekan mute. So, Ya ke? saya Dari tak tadi perasan. mute? Ya, saya tak perasan. Baru perasan. Sepanjang kelas kita boleh faham pengisian? Boleh ke? Okey. Ifan, macam mana kelas semuanya? Okey, cikgu. Okey. Alia macam mana Alia? Alia alright tak alright tu? Arisa okey ke Arisa? Kelas kita boleh faham? Boleh, cikgu. Okey. Irdina macam mana? Boleh faham ke semuanya? Boleh, cikgu. Okey. Jadi kelas yang terakhir nanti cikgu akan ajar untuk jawab soalan struktur. Struktur ni macam mana? Struktur ni macam yang terakhir ni. Muka surat 11 dengan muka surat mana atas dia? Ni muka surat 11 dengan muka surat 6. Ni nanti cikgu ajar. Struktur ni dia cikgu kena ajar kamu daripada soalan ni untuk keluarkan persamaan. Lepas tu buat persamaan kuadratik baru cari dia punya X. Dia ada step-step dia lah. Jadi cikgu asingkan supaya graf kita betul-betul mahirkan graf hari ni. Graf cikgu dah ajar dah. Macam mana nak dapat titik minimum, titik maksimum cikgu dah ajar. Nak lakarkan graf pun cikgu dah ajar. Okey. Jadi sebelum kita nak habiskan kelas, cikgu buka soalan. Siapa-siapa ada nak tanya soalan ke kat cikgu? Mak siapa? Aulia ada nak tanya soalan ke kat cikgu? Tak ada, cikgu. Tak ada. Scarlett ada nak tanya cikgu soalan ke Scarlett? Tiada, cikgu. Tak ada. Wawa ada ke kat situ? Okey, Ada. tengah berbuka. Wawa tengah berbuka ke? Tak. Tak. Jadi cikgu harap jelas tau. Okey, jadi sekarang sudah pun pukul 7. Cikgu minta maaf salah silap daripada pihak cikgu. Kalau tak faham apa-apa, ada soalan nak tanya je cikgu. Okey, nanti homework satu page tu dia ada 4 je soalan. Nanti boleh hantar dalam grup. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk hari ini. Terima kasih semua. Selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam pembaca berita kan. Okey, sama-sama. Okey. Cikgu. Sama-sama.
Okey.